9 kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhid uluhiyah. Lepas pada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bermula tauhid uluhiyah itu, iaitulah mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba. Makna tauhid uluhiyah mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba, yang mensyarakkan akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu hamba. Jadi beza dengan tauhid rububiyah, makna kita mengesakan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Allah buat belaka. Allah yang jadikan langit, yang jadikan bumi, yang jadikan rezeki, yang beri umur, yang beri sihat, yang beri hidup, yang beri mati. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ni segala perbuatan yang Tuhan suruh kita buat kerana dia. Boleh beza ya? Biarlah dia sebut pun tauhid uluhiyah. Pelak sekali, tapi tak apa dah. Asal amalan kita lillah. Rekan-rekan cakap segala amalan kita lillah, kerana Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, semua Tuhan yang menjadikan. Tak ada seorang pun selain Tuhan yang menjadikan. Dia yang menyembuh, dia yang menjadikan obat, dia yang mencipta doktor tu sendiri. Ikan sembuh, dia yang akan sakit. Dia belaka yang menjadi, itu tauhid rububiyah. Semua kita buat amal ni, kita amalan-amalan yang Tuhan syarak. Makna mensyarak ni makna menjadikan sebagai agama. Itu mensyarak kerana Allah Ta'ala belaka. Seperti doa dan nazar dan menyembelih korban dan minta tolong dan semayang dan puasa dan zakat dan haji dan umrah dan lain daripada yang demikian, itu kerana Allah. Berdoa kerana Allah. Bukan berdoa kerana piti. Dan nazar kerana Allah. Nazar ni kita melafazkan ucapan dan menetapkan suatu kewajipan melakukan perkara yang harus kerana mengharapkan bantuan Allah SWT meluluskan kehendak kita. Itu makna nazar. Kita kena lapah. Kalau dalam hati dipanggil niat. Dalam hati bukan nazar. Walau bagaimanapun, kalau dalam hati, sunat kita tunai. Dia kena lapah, maknanya di lisan. Kita lapah, pada kita lapah nak menetap melakukan suatu perkara yang harus. Umpamanya kita nak buat masjid, kita nak jamu orang, kita nak sedekah. Jadi kalau benda yang tidak harus, tak sah nazar. Maksud tidak harus ni benda haram dan benda wajib, tak sah nazar. Dia menazar kalau baik sakit ni nak start minum arak. Tak sah, pasal minum arak haram, tak sah nazar. Dia menazar nak buat perkara yang wajib. Kalau Allah jodohkan aku dengan seorang suami, pasal payah sangat nak boleh jodoh ni. Kalau aku berjaya dapat seorang suami, maka aku nak start, kata puan ni, nazar nak start pakai tudung. Tak sah. Kerana pakai tudung wajib, mu tak ada laki tu wajib dah. Jadi nazar benda yang harus, yang bukan wajib dan bukan haram. Sama ada perkara itu perkara sunat ataupun benda yang tidak sunat. Tu. Tapi kerana Allah. Batu aku bernazar kerana Allah. Jangan kerana berhala, kerana tuk kamak. Dan menyembelih korban, kita masuk attack sembelih. Apa masuk sembelih? Lillah. Korban-korban ni takribun, nak mendekatkan kita ni lah kepada Allah. Ilallah, tu makna korban. Nampak? Korban ni boleh kataan korbun, qaribun, makna dekat. Apa makna tujuan korban? Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih haiwan. Apa masuk korban? Dah orang pakai bunyi kata tu masuk attack. Tidak lillah. Tak boleh orang kata kedekut.
Dan minta tolong, kena faham baik. Nah, manusia pun kita minta tolong juga. Nah, dah guna gitu. Minta tolong maksudnya, yang pertama ulama sebut perkara yang manusia tak boleh tolong. Jangan minta tolong dengan manusia. Mana? Menyembuhkan penyakit ayah kita. Tak ada seorang doktor dalam dunia ada kuasa menyembuh. Maka syirik kalau kita minta tolong doktor sembuhkan penyakit ayah kita. Tu kena faham. Lain ni tak tahu ke akidah dah, cakap barang-barang kali. Tu dah pergi haji 18 kali tapi tak erti bab ni. Nah, dia minta tolong sembuhkan, doktor sembuhkan penyakit ayah dia. Nah, baik orang cakap khabar kritik kening orang tua, hormat kita ni, tapi syirik kepada Allah. Pasal tak faham kita. Nah, minta tolong perkara yang pertama, perkara yang manusia tak boleh nak tolong. Seperti memanjangkan umur, menyelamatkan nyawa, menyembuhkan, menghidupkan, beri anak. Payah dengan oleh anak, minta tolong jadi ada anak. Boleh. Nah, tu syirik kalau minta tolong kepada manusia. Yang kedua, minta tolong kepada perkara pada manusia, perkara yang manusia boleh tolong pada adat. Umpamanya siapa air banjir, kereta kita pun lekat. Mampu kereta. Dah air banjir, tepeng pergi juga. Nak kacir. Mampu. Nah, jadi hak tu kita minta tolong budak-budak duk atas wakaf. Beres pak cik, ada hal pak cik 5 riyal je. Nah, jadi minta tolong gitu boleh dengan syarat yang melepaskan kereta kita hanya Allah Taala. Kalau orang tolong sekalipun Tuhan dah izin tidak akan lepas. Baru jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, syarat yang kedua bila kita nak tolong perkara yang manusia boleh tolong, umpamanya nak tolong untuk minta tolong tukang buat naik atas esok. Nak minta tolong ni buat gini, nak minta tolong kawan-kawan alih buat ayam. Terus manusia boleh buat pada adat. Nampak? Tapi Allah nombor satu. Allah yang menjayakan. Batu kita ni umat berakidah, umat yang sentiasa bermain di dalam hatinya segala perbuatan Allah lah. Nampak? Dan sembahyang lillah. Biar ada khasyuk pun. Lillahi rabbil alamin. Inna salati. Nampak? Batu disyariatkan sebagai doa iftitah. Tiap-tiap kali pala semayang, bukan ekor, pala. Inna solati, sesungguhnya semayang tu, wa nusuki, ibadat hak lain pada semayang, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan mati aku lillah. Apa semayang ni? Semayang Allah fardu, aku semayang. Bapa semayang kerana Allah. Bapa semayang, malu lah tu Aisyah mari tidur, kalau tak semayang buat lolok semayang. Tak jadi apa. Dan apa yang rajin ingat semayang? Kerajaan nak UPT. Nampak? Itu tidak lillah. Dah guna rajin nak ngapal Quran 30 juzuk ni, nak malam ni 4 juzuk sehari duk baca. Kerajaan nak 800 bulan kalau apa 30 juzuk. Tidak lillah. Nah. Dan puasa kerana Allah. Dan apa puasa ni? Kerana Allah. Dapatlah. Jadilah dia itu dapat pahala dan tidak syirik. Nah. Berapa puasa? Kerana puasa ni dia membaikkan kesihatan. Tak pakai gawar itu. Faham? Kerana membaikkan kesihatan. Atas dasar kesihatan saja. Boleh kesihatan tu di sampingan. Dan zakat dan haji. Nah, bayar zakat kerana Allah fardu. Bukan kerana takut kena hukuman, takut kena kantek dan sebagainya. Dan haji dan umrah. Apa pergi nak buat haji? Kerana Allah fardukan di dalam Quran. Nampak? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu kepada haji, kepada Mekah itu berjalan, pergi dan balik. Nampak? Jangan kerana lain. Bapa pergi haji, surah kata bagus. Bapa pergi haji kek ngai. Dapat nama haji bawah. Nampak? Tak pergi haji tu tukar dah letih. Tuang haji balik tuang haji ya. Raba-raba stang tu hambak habis dah. Tuang haji pula. Buat baru 3 riyal mampu. Nampak tak? Nama tuang haji depan. Orang panggil Assalamualaikum haji. Waalaikumsalam. Paling alu. Waalaikumsalam Pak Teh. Anak boleh tak reti bahasa? Panggil Pak Teh. Aku habis kat 17,000. Buat haji 40 hari tinggal bini. Ni tak panggil haji sekarang. Ada penyakit lagi tu. Panggil haji one lenggak.
Nampak? Nak dapat title haji. Nah. Orang Arab tak pergi haji. Arab tak pergi haji. Nah, orang Mekah, orang Madinah pergi haji tak pergi haji. Biasa. Orang tanya ulama dah, kalau kita pergi panggil haji ke mana? Hukumnya harus. Bukan sunat. Bukan wajib. Harus. Macam orang yang bukan orang Arab, orang Indonesia, kalau pergi haji dia panggil haji. Haji Abdul Rahman. Benda tu asal dulu tak ada. Bid'ah yang diharuskan. Cuma yang kena panggil, jangan niat nak suruh orang panggil. Lagi habis licin 16,000 kita kosong. Yilik orang kata Nasru sablun nalek. Tak ada benda. Nah, Allah panggil, tak apa, tak salah. Macam hadiah ha? Kita buat makan bulu, buat temu natu. Jangan niat nak orang hadiah orang. Orang beri, boleh ambil. Ulama kata. Nampak? Jangan niat nak orang. Aku pergi haji, aku dengan Allah Ta'ala, mu panggil haji pun aku terima, tak panggil haji pun alhamdulillah, sama sahaja. Mu panggil aku haji dah penuh-penuh mulut, tiba-tiba haji aku dia diterima sisi Allah. Ering-ering. Nampak? Yang mu nak panggil, tak mu panggil ke, tak ada masalah. Ulama kata harus kita panggil haji pada gelaran-gelaran yang diadapkan pada orang-orang sebelah timur. Hari ini siapa panggil haji? Dulu panggil Abdul Rahman. Ni balik haji, Haji Abdul Rahman. Di Aceh, di Medan, di Jakarta. Orang Filipina juga panggil haji juga. Orang Islam Filipina. Orang Malaysia memang panggil haji lah. Daripada dulu lagi. Dulu orang panggil biasa je. Ni Haji Idris. Dan lain daripada demikian itu, semaya-maya lillah. Datuk rawi duit. Orang tanya ulama, dah mana rawi duit maya-maya boleh ambil tak? Datuk guru jawab, bukan kita jawab. Kalau kita kaya, afdalnya tak usah ambil dah. Kalau kita agak susah, harus ambil. Tapi jangan niat nak dia makan piti orang, nak semaya-maya. Orang yang melihat jangan tuduh dia riak. Orang yang terima hadiah, jangan kita niat nak hadiah. Takut bila kita riak, maka doa kita kepada mayat sia-sia sahaja. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa tiadalah dia mendoa ia melainkan akan Allah Ta'ala. Doa akan Allah Ta'ala. Jangan doa kepada makhluk. Doa itu sendiri maknanya kita memohon pertolongan daripada Tuhan yang maha tinggi. Doa bermaksud talabul maksud minal adna ilal a'la. Itu makna doa. Doa bermaksud kita berkehendakkan kepada apa yang kita nak. Kita minta benda yang kita nak. Kita minta benda yang kita berhajat. Daripada pihak kita yang rendah hina ini kepada pihak Allah yang tinggi mulia. Itu mana doa. Dan bahawa tiadalah bernazar yang melainkan bagi Allah Ta'ala. Nazar perkara mustahil tak sah. Tak sah nazar. Dia panggil lara. Nazar tu lara. Dia biar benda yang tidak mustahil. Nampak? Umpamanya kalau aku baik sakit ni, aku bernazar kerana Allah, aku nak tidur di atas angin selama sejam. Mana boleh tidur atas angin, jatuh berdebak kan. Jadi duduk atas angin boleh tak? Tak boleh jatuh. Jadi benda tu mustahil. Nazar dia lara. Nazar nak balak. Nazar putus silaturahim, haram belaka tu. Kalau aku boleh projek ni, aku nak tunjuk pada orang kampung Melaka biar kenal siapa aku. Nampak? Nak tunjuk hebat dia. Nak tunjuk kehebatan, kesombongan, hukumnya haram. Nampak? Nazar tu haram. Dosa dah. Dan bahawa tiada minta tolong yang melainkan akan Allah Ta'ala. Walaupun esok kita nak pergi klinik, esok kita nak pergi nguruk, esok nak pergi hospital, malam ini wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah. Dan hanya akan dikau aku minta tolong. Dan manusia esok nak jumpa doktor, nak jumpa doktor pendek, hak tu kediam. Baru sah akidah kita. Jangan minta tolong manusia tu tak jadi. Last sekali maya aja. Hospital gidah, seseng gidah, sakit luar gidah, doktor pakar jumpa dah. Tak jadi juga. Tok Bama pula tak jadi juga. Lah kali maya aja. Jadi pada kita kata wa iyyaka nasta'in, akan engkau dulu aku minta tolong. Manusia kediam.
Tiba-tiba Allah kediang manusia dulu. Ni manusia. Nah, jenis banyak lupa. Dan bahawa tiada semayang yang menaikkan kerana Allah Ta'ala. Semayang kerana Allah. Jangan malu ke orang. Jangan malu. Apa semayang? Dah mok kudu belek-belek. Semayang. Tak boleh gitu. Budak-budak tak apa. Dia tak balik lagi. Budak-budak kek. Gajing adik mayang. Mok nak beli aiskrim. Boleh. Dia nak latih budak-budak. Kerana gaji jadi imam. Tak boleh. Kerana gaji. Gajinya semayang. Gaji berapa? 1,600. Kerek mari jadi semayang jemaah 1,600. Berat pecing. Tak sah dah, tak sambung dah datang. Tak hari terus sejik. Jangan kerana tu. Gajinya bang. Boleh laung. Nampak? Tak boleh laung, malah aku nak bang. Tu tidak lillahi rabbil alamin. Gimana ni? Balik lah. Dan bahawa tiada takut seorang melainkan akan Allah Ta'ala. Jangan takut melainkan akan Allah. Takut mana? Takut dengan maksud yang boleh bawa mudarat. Takut dengan maksud yang boleh mendatangkan segala keburukan. Tak usah takut. Jangan takut atu, jangan takut polong, jangan takut sihir, jangan takut tok bomoh boleh tehir. Tak usah takut. Takut mana tu? Jangan takut maknanya bukan kita kata gini dah. Aku tak takut sikit, mari lah. Bukan gitu. Maknanya kita yakin semua ni tak boleh beri mudarat. Atu mana-mana boleh cekik kita, atu boleh cekik tau. Atu dalam filem je cekik orang. Tak. Atu kat luar ni dah ada cekik orang. Ke ada? Tak ada. Dia main mari gitu lah. Kita lalu kat belakang pokoknya dia mari kat ni. Dia buat gitu. Nak suruh kita tembak. Mainan gitu je. Dah cekik-cekik orang. Tu cerita Cina. Atu Cina. Dia buat filem bodoh. Kita cari juga. Pada sekali habuk atu dah cekik kita. So takut atu. Atu tu tidak bermaya lagi. Kerana ada rad. Dan bahawa tiada harap ia melainkan Allah Ta'ala. Apa? Bila kita berharap kepada manusia, manusia ni benda lemah. Nampak? Batu. Sebagai orang yang beriman, hati kita, tempat harapan kita yang paling kukuh Allah Ta'ala. Batu orang yang bergantung kepada Allah, dia tidak akan jatuh selama-lamanya. Walau dia mati dah. Tapi orang yang bergantung kepada manusia, dia mati dah. Dah mati. Kerana apa? Kerana akidah dia rosak dah. Gantung dengan manusia lemah macam dia kok. Dia bergantung gagah sangat. Gagah di makhluk. Orang yang gagah kepada makhluk, orang ni penakut. Dia tidak akan ada keberanian. Batu sekarang mereka kalau perang dengan mujahidin Iraq menangis bang. Nampak kalau kepung dia. Dia dengan macam-macam alat, dengan baju kali peluru, dengan topi tu topi, takut lagi. Apa? Sebab dia bukan kerana Allah. Dengan seluar berlapis, dengan kasut lagi. Takut menangis. Tunjuk dalam internet siapa menangis merohong. Dikepung oleh mujahidin. Dah berhong menangis, bagi mak panggil ayah. Dah ada kena tembak lagi. Kena kepung lagu apa? Pasal apa? Dia pegang dengan senjata dia. Dia pegang dengan kelekapang dia. Mujahidin bakal luar terik, lipat Jepun. oleh ada. Diri tak nusuk sikit. Kepala kalau kena bocor terus kepala. Dah ada topi sikit. Baju pula baju panas pakai. Baju lengan panjang. Tengok duk perang dalam internet tunjuk. Dalam live leak tengok mujahidin lawan tentera mereka. Bakal diri bodoh itu go tembak. Ni kok nusuk adalah ketebal ni. Kepala buku ngepsi. Takut kena peluru. Nampak? Ni buat apa? Tu contoh dah. Batu orang Islam yang hatinya bersama Allah. Tak, mereka ini tak takut sikit pun perjuangan. Nak perang. Diceceng. Gerela ceceng. Sebut askar Rusia mari nak lalu kot tu. Sampai joget hanya. Suka sangat oleh perang. Kita 3 kilo lagi. Nak lari tak sembuh air. Guru rapau. Masa kita ikut orang ramai. Lari. Lemah. Menyakit. Dan bahawa tiada menyembelih korban yang melainkan bagi Allah Ta'ala. Tak sembelih korban melainkan kerana Allah.
Sembelih kat kubur wali tak apa, sembelih di kubur. Kerana nazar nak sembelih situ, jangan kerana wali. Situ syirik. Aku nazar kalau aku baik sakit ni aku nak sembelih di kubur, kat kubur untuk belah wani. Boleh. Jangan kerana tok belah wani sembelih, tak boleh. Kerana Allah. Dah. Dan bahawa tiada sujud yang melainkan bagi Allah Ta'ala. Ulama' sebut orang yang sujud sama makhluk di kafir, iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Adapun rokok hukumnya haram. Boleh tunduk pada raja, boleh tunduk pada menteri, boleh tunduk pada ulama', boleh tunduk pada ibu bapa, hormat. Temu tengah jalan orang tua tunduk, boleh. Jangan sampai hak rokok. Jangan sampai hak rokok. Tunduk gini je. Jepun reti gini je. Tak ada Jepun gini sujud macam rokok. Tak. Jepun kalau masa dia mengetah dia orang Melayu jumpa dengan jalan kena tunduk lah. Tak tunduk yang lepas. Nelang nelang. Orang Melayu tinggi dia tengok gambar. Orang Melayu tinggi pada Jepun lah ke. Cek Jepun tapi dah pedang ada. Nampak? Pedang berleret tanah, siapa tak mau tunduk. Tapi tunduk ke Jepun gitu je. Nampak? Hai bagi halu. Tunduk kepada raja, kepada makhluk, kepada tok guru, kepada ulama, kepada wali. Hak rokok haram. Tunduk sujud tu macam maharaja, rakyat sujud pada maharaja Cina. Hak tu jadi kafir. Masa Raja Faruk mengetah Mesir itu, bapak zalim besar. Rakyat dia sujud pada dia. Apa ingat? Siapa sujud tu atas tanah. Ada satu kali tu raja dia nak turun, nak jalan, ada air cor. Mana rakyat dia gebar atas air cor supaya jirit atas belakang. Jangan jirit air cor. Hebat. Dan bahawa tiada berserah ia melainkan kepada Allah Ta'ala, kerana orang lain lemah belaka dari nak tolong sikit pun. Pendeknya bahawa tiada mengerjakan ia akan amal ibadat melainkan kerana Allah sahaja. Dan jangan menyekutukan ia akan Allah Ta'ala dengan makhluknya pada ibadatnya. Kita tengah-tengah semayangnya mari kerana benda lain, tengah-tengah baca Quran kerana benda lain, maka waktu tak salah layang, khawatir syaitan nak suruh ibadat kita punah. Jahat dia kerja dia dah. Kita tengah semayang nak baca surah pendeknya suruh baca surah panjang. Memang nak baca kuliah je, tapi saya tahu dia mari ramai orang mari belakang tu. Rombongan mana berhenti mayang belakang. Tang tu surah Yasin ke dia bawa. Memang pun tarik apa Yasin balik awal tu imam. Sebab apa kata Imam Ghazali di karang kitab Minhajul Abidin, tipu daya syaitan. Imam Ibn Qayyim karang Tiblisul Iblis, Tiblisul Iblis maknanya belit tang syaitan. Maknanya dia tak suruh kita buat maksiat je, tapi dia suruh buat ibadat. Buat ibadat. Kita duduk saja dengar langsung dah wirid dah, sunat dah, nak nyanda rehat je. Dah dengar orang mari belakang. Lipat nak naik atas surau. Syaitan dah halu orang mari bawah. Waktu bit sebab kita pun subhanallah. Nampak? Balik awal tu bahan bodoh masuk dalam buka kokok setan. Nampak? Jangan main dia ngokok kokok habis. Tok imam, tok guru, tuan guru, anak murid habis masuk dalam buka kokok. Sebab tu dipanggil kokok. Kokok habis bubu orang, unjang orang licing buat naik tadek lah ke. Tu setan itu. Dan air tiu habis, ngetuk guru habis masuk. Bapak wali lah Balaang masuk dalam buka dia tak. Dia bakal lekong habis. Orang ramai ni bang kelas sikit macam bang orang ramai. Bang kau halu. Nak suruh kata pandai bang. Maka jangan minta ampun ia seorang daripada segala dosa melainkan akan Allah Ta'ala, kerana tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala seperti yang tersebut dalam Sayyidul Istighfar. Maka tiada harus bagi seorang minta ampun dan minta maaf akan hatu atau tok kamak atau tok nenek. Jangan minta ampun kita melainkan kepada Allah. Dosa banyak mana pun, dosa kek pun Allah hanya Allah yang mengampun. Tok guru hebat lagu mana pun ulama, bapak serbang
pakai jubah hijau selengit, nak mata celok, turun daripada langit, nampak belaka ni turun ni macam transformer. Bapak ulama turun dari langit bawah, tak boleh mengampun dosa. Tak boleh, waktu kamak dia turun dari langit, dosa tak boleh ampun, dosa kek je tak boleh ampun juga. Nah, pasal dia bukan ghafid, bukan yang mengampun, tak boleh. Melainkan kita buat salah kepada orang, kita minta dia ampun, maafkan kita, tu boleh. Nah, kita salah, kita pergi tuduh dia, kita pergi fitnah dia, kita pun pergi minta ampun balik dengan dia, hak tu boleh. Tuhan syaratkan kita kena minta ampun dulu dengan orang yang kita buat zalim, baru Tuhan memberikan ampunan kepada kita. Itu lain. Dosa kita dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Minum arak, pergi minta ampun dengan tu imam. Nah, dulu kuat sangat berzina, minta ampun dengan ustaz. Tak boleh. Nah, minta ampun dengan manusia ni salah yang kita buat kepada dia. Nah. Kerana tiada yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala, dia saja yang mengampun. Seperti yang tersebut dalam Sayyidul Istighfar, iaitu Tok Said segala istighfar. Istighfar ni banyak lapar datang kepada kita daripada Nabi SAW. Nah, astagfirullah dipanggil istighfar lah. Astagfirullah. Nah, Astaghfirullahalazim. Boleh tak? Panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ni kok tu. Istighfar maknanya lafaz kalimah-kalimah, bacaan-bacaan yang daripada manusia. Dalam bacaan itu meminta Allah Taala memberikan keampunan. Sebab itu dipanggil istighfar. Nah, maka istighfar yang paling besar sekali dipanggil Sayyidul Istighfar, iaitu tok mulu segala istighfar. Dia bapak besar sekali ya. Dia panggil Sayyidul Istighfar. Hak kita sebut dah itu dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hak tu maudhu' itu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tiada seorang pun yang boleh mengampun, illa anta, melainkan anta. Nampak? Sehingga kita nak peringat, kalau kita kata anta ni dalam doa, dia berbunyi belakang walaupun dia duduk ujung. Jangan kita wakaf an. Nampak? Ramai dia baca gitu. Nampak? La ilaha illa anta. Kalau kita ngaji tajwid, bacaan Quran, dia tak bunyi ta tu. La ilaha illa an, tapi kalau doa dia kena berbunyi. Nampak? Mesti kata la ilaha illa anta. Ramai sangat la ilaha illa an. Ang tu. Dia pergi kiyah dengan Quran. Enggak. Tak tahu kala. Nah, Quran wakaf tak ada dah, huruf belakang tak ada mak. Nampak? Zaidun, Zaid. Nampak? Minka, min, mati situ. Tapi dalam doa dia berbunyi minka, dia gitu. Illa anta. Nah, ustaz-ustaz pun illa an. Doa neta. Nampak? Tidak ada pun dalam sebarang penyebutan domain di sisi ulama-ulama bahasa Arab, sama ada pada tulisan atau pada bacaan atau pada lafaz yang suruh kita wakaf dengan tak berbariskan huruf ta. Tak ada. Nah, ini tak ngaji lughah Arabiah. Orang Arab tak cakap itu la ilaha illa an. Ada la ilaha illa anta. Nampak? Maka tiada harus bagi seorang minta ampun dan minta maaf akan hatu atau tok kamak atau tok nenek, seperti berkata ia pada ketika lalu pada tempat yang disangkanya ada hatu padanya. Assalamualaikum, dia kata. Minta tabik, minta tabik. Datuk bumi, putera di sini, macam-macam lah orang Melayu ni. Minta tabik tu, minta lalu tu, minta apung tu. Jangan ambil salah silih. Anak cucu tak erti bahasa. Orang tua dulu. Nak bodoh ni. Orang tua bodoh tak. Lepas tu dia kira tua muda, dia atuk kepada kopah. Kopah kata tak betul. Maka kopah kita ialah Al-Quran dan hadis dan pandangan-pandangan yang muktabar di sisi ulama. Kalau orang tua tu kau bawa ramai dah orang tua kata, amal gitu, maka agama kata tak betul, tohuk buang.
Kalau orang muda yang kata, tapi agama kata betul, pakai. Tapi tak mesti orang tua tu salah belaka. Apa yang betul, kita pertahankan. Kalau salah, tu buang. Ni setengah daripada ajaran salah, khurafat. Dia sangkan anak cucu dia kalau lalu kena masuk-masuk hutang, mula-mula nak masuk tu khabar. Salang tu, tupang lalu tu, tuang punya bumi. Tuk pengulu bumi. Anak cucu dah kerti bahasa, bodoh letak kat lalu. Tu amalan-amalan bodoh belaka ni. Syirik belaka. Kerana kepercayaan dia ada penunggu hak jaga situ. Tu tohuk buang. Orang muda pun walau terbit nafas siti sekali pun, tapi benda tu tak betul pada syarak, tohuk buang. Kita nak hak betul je. Bila hak betul daripada siapa saja tak kira. Iqbalil haqqa wala min tamil baqar. Terimalah benda yang betul walaupun daripada mulut seekor lembu. Maka demikian itu perbuatan orang jahiliyah. Amalan-amalan dia minta tolong, minta lalu, minta apa ni, jahiliyah. Jadi Islam datang 1400 tahun suruh buang dah benda ni gini. Kita tak tahu buang lagi. Kerana firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jins, al-ayah. Artinya dan bahasanya adalah pada zaman jahiliyah beberapa orang laki-laki daripada manusia minta pelera mereka itu dengan beberapa laki-laki daripada jin pada ketika berhenti mereka itu dalam perjalanan mereka itu pada tempat yang ditakuti. Jadi mari dulu lagi dah ni daripada puak jahiliyah yang minta lalu, minta tolong, minta pelera daripada puak-puak jin bila pergi ke laut, bila masuk di lembah, naik ke gunung ganang. Lama dah ni perkara khurafat ni. Boleh ke orang Melayu pula? Kata Imam Qurtubi dalam tafsir dia, pada ayat tersebut dia katakan an-nasu yadunahu min qawlir rajuli idza nazala biwadin a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i ahliha. Imam Qurtubi kata berlaku dah ni. Dulu lagi ni, kalau orang tu dia lalu kot satu lembah, dia berkata aku minta berlindung dengan tuang punya lembah ni. Aku minta berlindung dengan penjaga pokok-pokok ni, daripada jaga bukit ni, daripada segala hak dak molek. Imam Muqatil kata kana awwalu man ta'awwazu bil jinni qaumun min ahli Yaman. Orang yang mula-mula sekali dia kata minta tolong dengan jin, ialah orang Yaman. Bukan orang Yaman tu jahat, tapi daripada puak Yaman. Buat mula kaca. Yaman penuh dengan ulama, tapi cerita tu awal orang Yaman dia tahu dalam sejarah. Minta tolong dengan jin, minta tolong dengan benda-benda hak tak nampak ni. Dan jangan menyembelih ia seorang akan menatang seperti ayam dan kambing dan kerbau bala. Kerbau bala tu kerbau putih tu lah. Dan lainnya menatang kerana hatu laut. Dulu puja hatu laut. Dia main patah tu dulu asal tu puja hatu laut. Asal cerita Kediang ni tak ada main patah saja lah. Kok lama-lama lapis 40 hang itu. Ada beranyuk ikan ayam putih sembelih. Beranyuk laut. Kepala kambing, darah simbah dalam ombak. Lama buka patah, buka ni, buka musim ni, ikan biar boleh banyak. Maka main patah. Atau hatu darat. Hatu darat pun minta tolong juga. Hatu darat ada, hatu laut ada, macam-macam. Atau tok nenek, jangan kerana sembelih kerana tok nenek. Atau tok khamak. Tok khamak boleh kita buat jadi angkat di sana. Kubur wali, comel lagi minta nama ekor. Kubur tok khamak, orang tok khamak ni mana orang yang Tuhan beri kelebihan kepada dia berbanding manusia lain dengan perkara-perkara yang istimewa. Bila dia mati, patutnya kita ambil keberkatan. Kita berdoa tawasul dengan dia. Kita pergi di kubur dia, minta pada Allah berkat, disemadikan. Nampak? Maknanya tok khamak di sini, aku minta padamu ya Allah, berilah kebaikan pada anak bini aku. Tu contoh molek. Tak pergi minta. Melih ayam atas kubur wali. Berlaku ni di Selangor, di Negeri Sembilan. Liling-liling penuh atas batu, birai batu nesang, kubur-kubur orang molek-molek sikit, berjuru-berjuru sikit. Orang-orang alih sikit, molek ada, minta nombor ekor. Ada waktu kerja,
Seko. Hak tukang ajar tu basak terai dak dia kena mereka. Nampak? Ha. Orang pergi minta nombor dengan dia. Dia bodoh yang tukang minta. Hak tukang beri bodoh dah. Hak tukang minta tu 14 kali bodoh lagi. Nah, dia pergi minta nombor. Kita pergi minta nombor. Ni pandai sungguh ni. Pergi tengok rumah. Cagut ayam rumah. Hak tukang beri nombor. Dah kalau mu pandai ke nombor. Nah, rumah mu kau 3 lapis bawah. Nah, itu automatik ni. Terus duduk lagu ayam mesti. Nah, dah mu nombor kena mu. Grand prize mu pasal mu pandai. Dah. Macam kandang lembu. Rumah tak bomoh nombor ekor. Hak bodoh tu mari pula hari. Kerja jabat kerja dah swasta ni dia percaya. Jadi tak ada akal tu. Kerana sabila Nabi sallam la'anallahu man zabaha li ghairillah wallahu a'lam. Kita tengok. Apakah hukum belajar baca Quran? Hukum belajar baca Quran ni ada benda, ada fardu kifayah, ada wajib dan ada sunat. Hak mana wajib? Yang kita wajib baca dalam kehidupan kita. Benda yang kita wajib, surah benda wajib baca dalam hidup kita ni. Fatihah, maka baca Quran, belajar baca Fatihah sampai betul wajib. Dan bila sunatnya, apabila sunat, apabila ramai lagi orang boleh baca, ada dah orang yang pandai baca suti Quran. Kereta NBB N ke V N NBB 4936. Tolong alih sedikit. NBB 4936. Jadi orang ramai pandai dah baca Quran, maka sunat dia baca teks lain pada surah yang wajib, iaitu keseluruhan ayat. Dan ada orang pandai yang boleh baca Quran, maka jadi fardu kifayah dah pula belajar Quran sehingga boleh baca 30 juzuk. Nah, tu kaedah. Jadi dalam zaman masa sekarang ini, hukumnya sunat kita belajar selain daripada ayat-ayat yang wajib. Walaupun sunat, tetapi menjadi satu kehinaan bila kita tak mampu menuturkan kalimah-kalimah Quran. Tok guru mengajar fardu ain, marah sokma hingga menyentuh hati anak murid. Kesalahan tak hadir mengaji Quran. Tok guru marah dah nak kan tak mari. Dia marah lah. Tapi marah tu jangan siapa orang siapa tak mau mengaji. Apakah berhenti mengaji Quran dengan tok guru hak panah barang. Dan lebih pentingkan hadiah saja. Barok dah. Manis kalau kita ni ada ramai orang mengajar dan kita kalau jenis panah barang itu kita tak boleh nak belajar, jadi susah nak belajar, maka kita belajar ke orang lain. Tak, lepas tu tak usah hina lah dia tu nak awak gua ni. Dah ada pun jenis panah barang nak awak gua ni lagi. Pada tak ada langsung. Kalau tak ada arah dah mana kat lain upaya, yang ni wajib belajar juga. Panah barang nak panah barang pun gitu lah. Pasal ulama' dulu dia ngaji ni, tok guru dia macam gitu lah. Bakal-bakal. Ada macam ni tok guru boleh kata sikit. Tok guru pula jangan ambil kesempatan atas murid nak mari ngaji dengan dia ni kata lebih kurang. Pihak murid pula kena banyak sabar. Soalan seterusnya. Apakah ada khilaf boleh jamak qasar selama 40 hari jika kita tak tahu bila urusan kita bermusafir selesai? Mazhab Syafi'i 18 hari. Mazhab Syafi'i 18 hari. Dia tanya gini, kalau kita nak musafir tapi tak tahu lagi nak duduk berapa hari. Pasal kita tak tahu boleh selesai berapa hari. Jadi kita nak amalnya 18 hari boleh. 16 hari tak selesai juga, 17 boleh jamak qasar mo. Nampak? Boleh jamak qasar sama. Faham tak ni? Tak faham? Baik, kita nak pergi Kuala Lumpur di 3 hari, maka dia ada tetap dah. Dia panggil musafir. Kita nak pergi Kuala Lumpur lama mana? Nak pergi 10 hari. Nampak? Maka jawabnya siapa di Kuala Lumpur, kita tak boleh jamak qasar kerana nak pergi 10 hari, lebih pada 4 hari ke atas dah. Ke tak faham kan? Kali lagi.
Biar faham, lepas tu khabar ke orang lain pula. Yang pertama, nak pergi Kuala Lumpur lama mana? 3 hari sahaja. Maka siapa di Kuala Lumpur boleh jamak qasar 3 hari 3 malam. Tak, sesat masalah. Yang kedua pula, nak pergi Kuala Lumpur lama mana? 4 hari ataupun lebih. Nah, tetap dah 4 hari atau 5 atau 6 atau 7 atau 8,5 kau pandai lah. Nampak? Maka siapa Kuala Lumpur haram jamak qasar kerana telah nampak nama mukim, hilang nama musafir. Hak di soal ni kita nak pergi Kuala Lumpur lama mana ni? Tak tahu lagi berapa hari siap. Sebab hak tu mazhab Syafi'i, mazhab lain umpama mazhab Hambali setahun tak apa. Dah tak tahu bila siap. Tu mazhab Hambali. Hak kita ni 18 hari sahaja. Ingat ni? Apakah yang menyebabkan berlakunya angin ahmar? Angin ahmar. Angin tu angin lah. Ahmar tu makna merah. Nampak? Merah. Angin merah. Jadi disebut dalam suatu hadis. Hadis ni hadis hasan li ghairi. Nampak? Bila berlaku 15 dosa, maka angin ahmar itu menjadi perkara yang kebiasaan, meratai. Dan 15 dosa ni maknanya telah pun ada pada zaman kita ni. Di antara 15 dosa ini, iaitulah harta rakyat dijadikan milik pemerintah. Kita latih dia sebagai kerajaan supaya menguruskan harta kita. Minyak-minyak tu hak kita. Kerana kita rakyat. Faham? Hak duduk cebok tu, minyak dalam laut tu hak kita lah, hak rakyat tu. Gas tu hak kita. Jadi takkan kita nak pergi uruh. Takkan Pak Mak boleh nak uruh. Kita latih tukang uruh. Tukang uruh ni harus turunkan harta kita supaya kita dapat kesenangan bersama. Tak, dia puak awak dia je. Tu satu tanda. Faham tak? Berlaku ke itu? Berlaku lah. Faham dia semua? Di antaranya lagi, iaitulah apa benda ni? Zakat dijadikan sebagai hutang. Maknanya payahnya nak bayar zakat macam nak bayar hutang payah. Kalau hutang orang bayar, tak nak berhutang sudah. Tak bayar awak bayar. Awak ada apa kona ni pun kona kan tu. Padahal dia hutang kita. Kita tengok itu semua. Zakat buat gitu juga. Di antaranya lagi derhaka isteri kepada suami. Derhaka isteri kepada suami. Derakanya ni. Ludah ada tamu ke laki dia. Kepuh isteri tu laki. Tak apa-apa. Apa ni yang berlaku. Kemudian seseorang itu menjauhkan diri daripada orang-orang yang baik-baik. Mana lagi? Derhaka kepada ibu bapa. Kata belaka dah lah. Kemudian dia ambil penyanyi-penyanyi perempuan untuk menghiburkan segala orang. Tu baik belaka lah ni. Muzik apa tenggak duduk depan TV. Eleh tak pergi dengar. Wajib buat arang situ. Dan banyak diminum arak-arak. Banyak ni. Macam-macam jenis arak. Pak kita ya kurang kedai arak. Kalau pergi Kuala Lumpur, kedai liquor, kedai tu kedai alkohol lah, kedai minuman keras. Penuh daripada depan ke depan belakang, segala jenis. Cak anjing, cak beruk, cak bewok, lidah cabang, macam-macam macam. Hak jenis hak mau pakai ketuh ada ketuh. Hak murah. Kerja buruh bangunan, nak beli lawata tak pitih 15 riyal. Dia pakai bola supik macam skin poli ketuh. RM1.50 minum apa. Lagi benda lagi, suami mengikut isteri. Jangan mana? Ayah tak apa belaka tanya mak-mu lah. Mak kata dah leh. Aku tak benar mun nikah. Faham? Akhir zaman. Maka turunlah bala angin merah, angin ahmar. Kakak seorang kena mati belah kanan, kakak seorang mati belah kiri. Belanja tu biar elok. Dia tak kira dah kena, orang baik pun kena juga. Boleh tak kita buat video untuk orang hak mati-mati dah? Menggunakan lagu-lagu sedih? Tak boleh. Mana boleh orang mati-mati dah? Kita ambil gambar orang mati, buat lagu.
Yang bolehnya kita ambil video maknanya untuk kebaikan orang ramai. Nampak? Umpamanya maknanya mujahidin mati syahid, tersenyum. Nak, kita pun ambil video, jadikan tu sebagai siaran untuk memberi tarikan kepada orang yang melihat, nak gemar kepada syahid. Tu tak apa. Boleh tak baki duit pertandingan hak lebih kita simpan dalam tabung kelab untuk buat jamuan ahli kelab itu saja? Dah pertandingan dah. Tak tahu cerita. Tak detik soalan. Saya ketagih onani. Bukan saya lah, awak yang bertanya. Dia kata. Saya nak berhenti dah sampai masa saya tak ditahan juga. Apa yang saya perlu buat? Puasa dan cara lain telah saya lakukan, tapi masih tak dapat. Tolong beritahu saya. Nak kahwin masih bawah umur, masih sekolah lagi. Ni berat ni, batu jangan buat. Jangan buat jadi tagih. Dah. Jawabnya dah, puasalah dengan puasa yang sebenar. Kalau Nabi kata fa innahu lahu wija, puasa tu boleh menjadi perisai, memang puasa tu obat ni. Cuma kita tidak puasa sebagaimana yang syarak suruh. Kita hanya tahan lapar dan dahaga. Nampak? Jadi puasalah lillahi rabbil alamin. Pada malam tu aku nak berpuasa esok hari sebagai perisai kepada aku, beri kekuatan kepada aku dan beri aku obat penawar supaya aku dapat tinggal tabiat yang buruk ini. Nah, maka kita berpuasa pagi, baca Quran, kita bersemayang pada waktu malam, maka puasa tu yang disuruh. Ni puasa mata dia kita tengok orang puang, maka puasa kita tidak jadi perisai. Soalan seterusnya. Sah atau tidak semayang saya jika saya kongsi sejadah dengan anak puang saya, dan sedangkan kami tak semayang jemaah? Semayang satu sejadah, anak dia semayang sebelah, mak semayang sebelah, tak semayang jemaah, satu sejadah boleh kongsi tak? Boleh. Yang tak bolehnya kongsi satu baju, baru tak boleh. Ni sujud, ni tahiyat awal rabak habis. Sejadah tak ada masalah, boleh kongsi. Kalau sejadah tak sah kita kongsi sujud, maka tak sah kita semayang atas kapek sekeping ramai-ramai. Tak ada masalah. Ajar maut tidak tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi macam mana ustaz, orang yang kena hukuman gantung sampai mati, mereka tahu ajar mereka, waktu dan tarikh telah ditetapkan, sedangkan ajar maut Allah yang mengetahui. Jawabnya tak nakut, tak bercanggah sikit pun. Kerana matinya orang yang dalam kena hukum gantung ini telah diketahui oleh Allah. Cuma kelebihan dia, pada adatnya dia ini mati pada sekian hari bulan. Nampak? Tapi bukan itulah tarikh matinya. Nampak? Kerana tarikh mati yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ngatu berlaku beberapa kes orang yang telah dihukum gantung akhirnya dilepaskan semula kerana tidak mati. Faham? Lepas tu dulu tak ada, dia ada hukum gantung kan. Lah ni hukum gantung sampai mati. Sebab apa? Sebab ramai yang digantung tak mati. Nampak lagi? Sebab yang mematikan bukan tali, bukan gantung, Allah Ta'ala. Lepas tu sekarang zalim, hukum gantung sampai mati, lagi tak mati lagi gantung. Lepas tu zalim. Nampak? Jadi istimewanya dia boleh tahu tarikh mati dia pada adat. Tapi tak mesti dia mati pada tarikh itu. Hukuman gantung pada tepat pukul 6 pagi. Dah bila dia mati? Gantung 6 pagi mati? 6 pagi lah. Belum tu nak boleh 6 suku. Bak ni tahu lagi dia mati pukul apa? Tak tahu kau. Faham? Nak boleh lambat. Kata pukul 6. Dah 6.45. Tunggu doktor, tunggu dia kekek umpamanya dah nyari molek lah ni, nak bini nak tahu. Jadi walaupun dia tahu esok hari, dia tak tahu bila. Nampak? Tarikh yang tepat, jam yang tepat, saat yang tepat, Allah saja Maha tahu. Ada orang kata kain tudung keranda yang kita beli Mekah yang ada ayat Quran tak boleh letak atas keranda. Ada kata haram sebab mayat tu menjadi bangkai. Jawabnya,
Jikalau mayat itu ada najis, maka haram kita letak kain yang ada ayat Quran pada mayat. Situ ulama kata. Tapi mayat yang telah bersih, dikapangkan pula, kain pula letak di atas di luar, tak kena pada najis mayat, hukumnya harus. Soalan seterusnya. Bagaimana pendapat tentang mereka yang mengatakan bahawa sekarang ini solat Jumaat tidak lagi wajib dihadiri kerana tak kedapatan 40 orang ahli Jumaat dalam satu qaryah yang kami dari segi bacaan wajib dalam semayang. Jika ada pun mereka itu tidak boleh dikira sebagai bukan pemaustautin. Itu dalam qaryah tersebut. Baik, dia kata ramai orang kata ni dah wajib dah semayang Jumaat kerana tak ada 40 orang kami. Jawabnya alasan itu tidak benar. Kerana bercanggah dengan pandangan imam-imam yang mujtahid. Nampak? Dia tetap wajib Jumaat. Nampak? Kerana kita pada zaman sekarang kebanyak lebihlah daripada 40 orang yang kami. Kami ni bukan yang kita letak syarat. Kami ni yang ditetapkan oleh ulama saja dengan ijtihad. Tidak ada sebarang hadis yang mengatakan wajib 40 orang kami. Tak. Kalau kita cari 40,000 tahun pun tak jumpa hadis kena sebut 40 orang kami. Yang ada dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Kami itu pandangan ulama. Maka wajib Jumaat dengan nah hadis mulut Nabi sendiri, tapi kami ni daripada mulut ulama. Bila tanakuk pakai hak hadis dulu, maka wajib mengerjakan Jumaat. Tak boleh kita gugurkan Jumaat dengan pandangan ijtihad daripada ulama. Tak boleh. Nampak? Ni. Tu pun dalam mazhab Syafi'i ada khilaf dah pula. 40 orang kami mana? Yang betul baca Quran. Ada sebut dalam hadis betul baca Quran? Tak ada. Tapi kita ni bermazhab. Kita ikut pandangan supaya mereka nak jadikan Jumaat kita sempurna. Tapi kita umat yang kediam jadikan pandangan ulama tu sebagai alasan untuk meninggalkan Jumaat. Tujuan ulama buat gitu, kami tu supaya jadilah jangan semayang kita tak jual harah. Biar comel semayang. Tak gemar kepada belajar. Kita buat alasan tak ada hak kami. Tak ada kami mucik lah. Ada yang pakai suka buruk gitu. Kalau suka buruk, salah kami. Faham tak? Lain dia tengok tu 40 orang dia kenal belaka. Anak buah dia belaka. Sira talabi. Orang ni orang magdu. Orang tu luar pendek. Orang tu minum arak. Orang tu tak tahu hukum Jumaat. Boleh kata kira. Nak? Tak pakai. Sekarang kau ramai lah. Masjid-masjid kapur pun ni tak ada 150 orang. Tak? Jadi ambil husnuzanni. Bila kita tidak cek seorang-seorang, maka menang husnuzanni, sangka baik. Dalam beberapa riwayat Nabi berdoa bila sampai pada ayat yang bermaksud kebaikan untuk mendapat kebaikan dan minta jauh bila tiada padanya kecelakaan. Dalam solat bagaimana baginda berdoa? Secara sir atau secara jahar? Jawabnya jahar. Nabi ni dia semayang sampai pada ayat syurga umpamanya, maka dia minta. Nampak? Ayat rahmat dia minta. Sampai kepada ayat neraka, ayat azab, ayat bala Tuhan, maka Nabi minta berlindung. Sahabat kata kami dengar Nabi minta berlindung bila membaca ayat sekian. Bila kata kami dengar, wasami'na, nampak? Bila sami'na kami dengar, Nabi baca se ke baca kuat? Kuat lah, tapi kuat bukan tepik. Umpamanya sampai kepada ayat api neraka, Nabi pun berkata, nampak? Allahumma sallimni minhu. Ya Allah, selamatkan aku daripadanya. Ataupun wal iyazabillah. Atau a'udzubillahi min zalik. Bacaan tu perlahan, tapi bukan se dengan makna dalam hati. Baca perlahan pada mulut. Jadi pada hadis-hadisnya hak tentang Nabi baca minta berlindung ni, sahabat tulis dalam hadis, sami'na, kami dengar. Sami'tu Rasulullah sallam qala iza qala hadhil ayah. Aku dengar Nabi dia membaca ketika Nabi sebut ketika membaca ayat-ayat ini. Bila kami dengar, aku dengar, maknanya Nabi baca tu didengar oleh sahabat.
Sebab tu sunat. Nak. Siapa kepada cerita syurga, masuk syurga tanpa hisab, kita makmum duduk belakang, Allahumma ja'alni minhum. Nak, doa tu. Ya Allah, masukkan aku kalangan hak ni, hak tu imam baca ni. Nak. Soalan seterusnya. Ada seorang ustaz mengajar. Dia kata kalau imam lupa baca kunut, imam turun dah sujud dan makmum tegur imam dengan subhanallah, imam naik semula baca kunut, imam itu batal dah. Tapi makmum boleh lagi ikut imam itu kerana dia anggap imam itu lupa. Masalahnya kalau imam itu dah batal, sebab apa boleh makmum ikut lagi imam itu? Jadi saya peninglah dengan masalah ini. Boleh tak tolong hurai sedikit? Dan kalau berlaku masalah ini, apa patut makmum dan imam lakukan? Baik, dengar molek. Siapa yang meninggalkan perkara sunat dan telah berpindah kepada rukun yang lain, nah, maka haram dia naik balik mengerjakan yang sunat itu, melainkan dia adalah makmum. Dia jenis sembahyang ni 3 kepulauan. Yang pertama dia panggil sembahyang seorang, yang kedua dia panggil tok imam, yang tiga dia panggil makmum. Tak ada dah lain. Makmum saja. Kalau kita dah ingat, makmum dah ingat baca gunung, tok imam baca gunung, dia pergi sujud dah ingat, maka naik semula. Wajib naik semula bersama dengan imam. Adapun imam atau sembahyang seorang, bila kita turun tinggal baca kunut, nampak? Sempurna dah sujud, haram naik balik. Kalau naik balik, batal sembahyang kita. Nampak? Kerana telah kipung berpindah ke rukun yang lain. Tapi imam ni nak diturun bawah, tak ingat baca kunut, orang pun tegur subhanallah. Nak, patut subhanallah tu sebelum dia sujud. Naik balik, bolehlah. Dah sujud dah, naik juga. Dia kata imam tak tahu kehala. Nah, kejawabnya imam itu telah batal. Pada adabnya imam itu telah batal. Bila? Jika dia sengaja naik. Nampak ni? Sengaja naik batal. Tapi kalau dia naik tu tak sengaja, padahal naik tu batal tapi tak sengaja. Macam kita tak sengaja sujud rakaat 2 kali, batal sembahyang. Tadi rakaat dah, sami Allah liman hamidah, nak sujud ke rakaat pula. Dia panggil rakaat kedua tanpa sengaja, batal tak? Dia jawab ni. Tak batal. Nampak? Gitu juga dia naik kepada qiyam. Sepatutnya kalau sengaja batal dah lah. Tapi tak tahu kala naik, tak ingat, pergi naik juga. Bila naik juga, imam tu wajib turun semula. Dan naik dia tadi adalah lara, dimaafkan pada syarak. Jadi makmum yang beriktikad imam ini tersengaja naik, maka dia mufarakah daripada imam. Makmum yang sangka imam ini tersalah naik, maka dia boleh bersama-sama dengan imam. Nampak lagi? Habis itu. Saya ada tengok cerita, tanyalah ustazah. Ada cerita, tanyalah ustazah. Ustazah tu ada kata satu jawapan pada penonton yang tanya mengenai mandi wajib. Ustazah tu kata niat dulu mandi wajib sebelum turun dalam kolam mandi. Betul ke tidak jawapannya itu? Dan ada ke tak mazhab lain mengharukan niat dulu? Ustazah ni ngajar niat masa kita nak masuk dalam, tak kena air tu niat dah. Hak kita jawab sama-sama ni hak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Wajiblah niat itu setelah air kena pada tubuh. Kita masuk dalam kolam berendang itu, kita pun niat. Kerana maksud niat dalam mazhab Syafi'i qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kita kosak melakukan ibadat tu serta dengan kita mula-mula buat. Jadi ustazah ni dia ngajar, dah dulu daripada kita ibadat, mula kita niat dah. Jadi ustazah ni sama ada dia tak tahu kehala atau dia bukan bermazhab Syafi'i. Jenis ni banyaklah ustaz ni pakai beli buku, pakai baca berak, dia pun pakai pukul ke orang. Orang pun peroh mulut-mulut jadi peling habis. Nampak? Dulu harian Metro tak ingat. Orang tanya seorang ustazah lah yang hebat lah. Yang tersohor dalam Malaysia, yang cute tu. Wajib tak mandi wajib? Wajib tak mandi kalau keluar mazi? Dia kata ya, wajib mandi. Jeng, keren habis. Nampak? Tapi oleh kerana dia PhD, kita ngaji kapung, orang pakai dia lah.
Dia keluar dalam TV. Habis bang podo. Nah, jenis ambil agama dalam TV kan. Malam-malam kan bang ayah haji cenggut tengok depan TV forum perdana mengarut banyak. Buka kitab jeng habis. Nah, ada orang betul tapi baik-baiknya tak sah lah. Tak usah ambil gitu. Lepas tu orang tanya ke dia pula, ustazah hebat juga, masyhur juga. Suami dia kata, aku jatuhkan awak dengan satu talak. Jadi jatuh tak talak? Tak kata tak jatuh sebab menaikkan dia ada niat talak. Pulak dah. Padahal jatuh dah, semua mazhab jatuh talak. Ustazah ni PhD punya masa, tak jatuh lagi. Kalau kan dia niat. Dah kalau kita tak belajar bab fiqh, tak usah ngajarlah. Kita buat PhD bidang benda, bidang wahyu, bidang hal Quran. Nah, tertib-tertib ayat Quran mana reti hukum fiqh. Tu jadi bahan rambang kali. Tapi manusia Melayu ni dia kira tengok mari dua ni. Oh ijazah, bagi. Bahan rambang tu. Soalan seterusnya. Boleh tak sikit lagi? Dalam 5 nakpi lagi. Ni benda ni. Kita masuk dalam sejid sunat semayang tahiyat masjid. Betul lah. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Selepas yang sunat, aci tak? Kita bersalam dengan jemaah di tepi kita. Adakah akan mengganggu daripada mendengar khutbah? Jawabnya tidak haram kita bersalam masa orang berkhutbah. Nampak? Walau bagaimanapun tidak disuruh pada ketika itu. Kerana kita bersalam kan, orang tarik perhatian orang daripada dengar khutbah, kerana duduk salam dengan kita. Jadi sebaik-baiknya tak usah bersalam lah. Lepas solat sunat duduk. Melainkan orang tak baca khutbah lagi. Tapi kalau salam juga tidak haram. Soalan seterusnya. Di sejid kampung saya, lepas Tok Khatib berhenti pada khutbah yang pertama, Tok Bilal baca doa yang kuat. Bukankah doa itu masing-masing kita baca? Adakah ini bid'ah? Baik. Tidak ada sebarang hadis yang mengatakan Bilal membaca doa dan makmum kata amin semasa berhenti antara dua khutbah. Tak ada. Yang adanya hadis menyatakan di antara tempat-tempat atau masa yang mustajab doa antara dua khutbah. Nampak ni? Hadis tak khabar bila baca doa masa duduk antara bila khatib baca doa masa duduk antara sujud. Tak ada sebut mana-mana hadis. Faham? Ulama cek, bukan kita cek, tak ada. Dah tu guana orang baca doa. Yang khatib baca doa, yang kita amin. Hak tu ambil daripada hadis yang umum. Nabi bilang tepat mustajab doa ni. Di antaranya tepat atau masa yang mustajab doa ketika duduk antara dua khutbah. Nampak lagi? Tapi tak ada sebut dalam hadis khatib baca doa. Nampak lagi? Faham tak ni? Cuma Nabi khabar tepat mustajab doa sining. Lepas tu sining antara dua khutbah. Jadi hak khatib buat tu dipanggil bid'atun jaizatun. Bid'ah yang diharuskan. Kerana apa bid'ah? Kerana Nabi tak ada baca doa masa tu. Cuma Nabi kata tepat yang mustajab doa situ lah. Maka itulah ulama' mutaqaddimun, mereka tak kata khatib baca doa. Tapi kalau kita jangan kita tinggal berdoa ketika duduk antara dua sujud. Jadi masing-masing boleh berdoa. Masa duduk khatib baca doa untuk dia dan kita makmum baca doa untuk kita sendiri. Boleh hukumnya. Dan waktu rawat lah ni khatib doa kita amin, boleh juga, tak salah pun, tak sabalah. Nampak? Betul belaka dah tu. Ada sandaran masing-masing. Cuma kalau khatib baca doa, kita ni baca doa lain, orang jangan pandang serong. Kerana itulah asalnya. Nampak? Tak wajib pun kita doa sama dengan hak khatib doa. Gitu juga lepas sembahyang. Tak wajib pun tu imam doa, kita tukar amin. Tak, kita doa suku boleh. Kita minta banyak mak. Tu imam minta bini kan umpamanya. Dah. Jadi tak apa. Cuma dah tu imam ketua majlis,
Jangan kita doa lain pada imam sehingga mengganggu doa imam. Nah, kita pelahang dah lah pasal hak lain. Faham ke? Tak apa tu. Soalan seterusnya. Ustaz, sah atau tidak nikah jika perempuan yang dinikahi ketika itu datang bulan? Sebab ada setengah pendapat kata nikah tak sah sebab datang bulan. Dia kata suruh dengar bahang-bahang je. Sebab dikira dalam uzur. Macam cerai juga, haram cerai isteri dalam bulan, dalam uzur, datang bulan. Tolong jelas. Ada orang kata kalau nikah pengantin perempuan tu haid, dia tak sah nikah. Kenapa? Berat nandang lalu ni. Macam-macam pesen patuah, mengarut ngabang habis. Itulah baik kita mendalami agama daripada kita duk jawab bahar-rambang kali ni pun dah habis orang. Tidak ada pun ulama kata tak syarat sah nikah kena kering darah. Lepas tu dia nak pergi laga dengan hak cerai tu. Hak cerai tu pasal firman Allah. Haram mencerai isteri jika mereka tak boleh bilang edah. Maka perempuan yang haid boleh bilang edah, tak boleh. Tu dengan perintah Quran. Nah, nikah tak apa, Quran tak larang. Nah, sebab bila kita cerai di dalam haid, maka kita melambatkan edah isteri. Tak boleh nak bilang lagi 3 kali suci, lambat ini nikah dengan lelaki baru. Nah, walaupun sehari tapi hak isteri, tak boleh pelambat. Situ haram, tapi sah nikah. Sah cerai. Sah. Jadi mungkiah sah dengan harut lain. Ni bertanya sah ke tak? Lepas tu hak cerai ni bukan masalah sah, masalah hukum haram. Haram cerai isteri dalam haid, tak kering ke darah. Tapi perceraian itu jatuh. Faham? Jadi ada elak dia. Sebab kalau dia cerai dalam haid, siang ke dia, lambat dia hilang edah, habis edah. Tapi kalau kita nikah dengan isteri dalam haid, benda rugi dia. Benda dia rugi. Malam pertama. Mu tak ada lain tak. Tahu dah kerugian tu pada siapa? Pada suami. Tak apa lah pasal kita yang nikah dengan dia. Nampak? Kita pergi nikah kat dengan dia. Faham tak? Tak ada syarat. Nampak? Apa pula dalam haid dah boleh nikah? Tak sah nikah. Nampak? Oleh kerana lagi ke Tok Imam tanya, haid tak ni? Apa kata? Haid mari mula ambil Kalau ada Tok Imam kata gitu, ambil pek tu lama tau muka dia. Mengarut, jadi mengarut agama, jadi mengarut. Nak? Nak tanya ni. Nak tanya. Dekat berdasar kata gitu, tanya terus. Nak tanya tak mau. Kalau beli barang curi dosa ke dosa kecil? Gana nak apakan dosa dia? Dia tanya. Tahu dah dosa tapi tanya nak detail lagi. Dia beli barang curi dosa besar, dosa kecil. Dia dalam bab mencuri ni, dia ada dosa besar, dia ada dosa kecil. Apa benda curi hak dosa besar? Curi dosa besar hak kena hudud. Curi dosa kecil kata ulama, setengah ulama dosa kecil. Curi dosa kecil. Curi hak tak kena hudud. Dosa kecil. Umpamanya dia curi 3 riyal setengah, kena hudud tak? Telur ayam 2 teh curi, kena hudud tak? Mencuri tu dosa kecil. Kata setengah ulama. Dia curi RM1,000, kena hudud lah pasal nisab. Harga mahal lah tu lebih daripada harga perisai. Maka mencuri itu dosa besar. Maka membeli barang curi hak dosa besar, dosa besar. Beli barang curi hak dosa kecil, dosa kecil. Benda membeli barang curi, Said Mira orang dakar, harga 3.8 dosa kecil. Benda mencuri, curi motor suti, dia pun beli, dosa besar. Kerana motor kalau curi potong tangan. Said Mira tak potong tangan. Pasal harga murah. Sedap gitu tak kena potong tangan, mai kita pergi curi. Dia gak bodoh jawab gitu. Jawabnya walaupun tak cukup nisab, mencuri Said Mira saja, mencuri jarum kamu retas saja,
dihukum penjara dan rotan, dia panggil takzir. Nah, mengapa berlaku hari Valentine? Panjang cerita ni, ya. Ni benda ni. Saya ingin bertanya, jika seorang janda kahwin lain lepas mati suami dia, memang dah, maka di syurga nanti dengan siapakah dia akan bersama? Orang puan tanya ni, adakah dengan suami lama atau suami yang baru? Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran, yadkhuluha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, dan mereka ni masuk syurga dan orang soleh daripada bapa dan suami, isteri dan zuriat keturunan mereka. Dia tanya, dia ni janda, nak laki dia mati, umpamalah contoh laki dia mati, lepas tu dia nak nikah lain dengan laki baru. Ada orang kata kalau mu nikah laki baru, mu tak bersama dengan laki mu hak lama itu. Nak, jadi dia susah kat asal laki lama dia sayang sungguh itu. Wi gaji 1,000 wi ke dia. Nampak tak? Memang dia sayang sungguh tu. Laki baru belum tentu. Soalan ini telah ditanya kepada Nabi SAW oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan beberapa orang muslimat bertanya kepada Rasulullah. Nabi menjawab, nampak, yang paling kasih kepada isteri. Hak mana sayang kali ke isteri? Hak mana paling buat baik? Takkan sama? Nak? Umpama dia kahwin dengan 4 orang suami, bukan sekaligus lah. Nah, suami yang pertama kontraktor, mati, tindih di Setewong. Kahwin pula dengan apa benda ni? Pengawal bank, mati, tembok di Peropok. Lepas lama-lama pula kahwin pula dengan apa benda ni, orang Kelau, mati, tindih di Pukat. Akhir sekali kahwin pula dengan apa benda ni, pulih, mati juga. Nampak? Maka hak manakah suami dalam 4 orang ni yang paling baik dengan dia, yang paling lemah lembut dengan dia, yang cukup bagus layanan kepada dia, yang paling baik bahasa dengan dia, dialah akan bersama dengan isteri tersebut di dalam syurga. Jikalau soleh, kalau koleh sangang. Nampak lagi? Jawapan tu rasa petika lah. Sebab dia tak boleh dalam syurga pun dengan 4 suami, tak boleh. Dia satu saja. Saya datang haid, kata dah orang puang. Selepas 6 hari saya periksa sudah tiada. Maka saya mandi dan solat Isya. Namun kemudian esoknya keluar pula darah. Bagaimana hukum saya solat tadi? Adakah yang keluar itu darah haid? 6 hari dah keluar darah, berhenti. Bila berhenti dia mandi, esok tubik mula. Maka dia nak tanya, hak dia semayang warna kira. Tengok molek. Apabila darah itu berhenti 6 hari atau 7 atau 8 atau 5, kau pandailah, harus dia mandi dan melakukan solat. Harus. Dan harus juga dia simpang dulu, tak solat lagi. Dia nak tunggu sampai 24 jam. 24 jam tak tubik dah, maka qada hak kemarin 5 waktu. Faham ke? Tapi jangan simpan lama, setahun lebih. Nak mana hak kemarin saja. Takut haid ada lagi. Selesai masalah situ. Baik, datang darah yang kedua. Darah yang kedua ni haid ke tak? Jawabnya tengok dulu. Darah yang kedua ni cukup tak 24 jam? Bila cukup 24 jam, maka darah yang kedua haid. Darah yang pertama 6 hari haid. Yang hari dia semayang itu dikira hari yang rehat daripada darah. Nampak? Dalam musim haid, sah dia semayang, boleh pahala. Selesai masalah. Kalau darah yang kedua tubik balik tu tak sampai 24 jam, bukan haid tapi istihadah, maka selesai ada masalah. Memang dia bersih daripada 6 hari itu dah. Selesai masalah. Soalan seterusnya.
Terangkan mengapa berlaku Valentine. Ramai umat Islam membantu menyambutnya, sedangkan tarikh itu tarikh Padri Kristian. Valentine ni itu satu hari Kristian, hari upacara agama Kristian. Haram orang Islam sambut tu main-main saja, haram. Hambuk memuliakan hari tersebut jadi kafir, laknatullah. Nampak? Ramai lah. Pasal apa? Pasal saat ni lah orang lebih gemar tali bising daripada gid dengar. Nah, orang lebih hormat, orang lebih tengok jadual siaran cerita daripada jadual kuliah. Nah, orang lebih hafal dengan tarikh main tandingan tu main gitu gini daripada tarikh datangnya ulama-ulama ke negeri dia. Ni jadi gitulah ni. Nah, orang nak ajar jadi juru tak mau dengar. Habis budak-budak IPT, budak-budak muda, hak kolej, hak sekolah terlibat dalam Valentine. Sebahagiannya jadi kafir murtad wal iazabillah. Nampak? Orang ulama pun pesan lawan balik. Nampak? Ada satu dalam Facebook tu ulama tegur. Lawan balik, ini pakat lawan ulama. Dia kata ulama tahu apa benda gini ni hal orang muda. Nak lawan balik, habis batal Islam, kekal dalam neraka dulu, kini dan selamanya. Mempertahankan Valentine. Nama dia Padri Saint Valentino. Cerita pendek sudahlah. Lapar beruk tu. Nampak? Dia ni padri tak boleh nikah, haram. Ni dalam agama Kristian. Tapi dia ni bercinta dengan siapa? Nama puan, awet dia. Padri tak boleh nikah, tak boleh bercinta. Faham? Tapi dia bercinta. Siapa tahu nama awet dia? Kok lagu kumpulan Seh tu? Tengok cikgu tahu peminat Seh. Isabella. Nampak? Isabella tu nama kekasih Padri Saint Valentino, orang Sepanyol. Nampak? Jadi gereja-gereja Europe, gereja Perancis, gereja Sepanyol, gereja UK, England membenarkan dia kahwin. Sebab apa benar? Pasal jasa dia besar. Dia memurtadkan sejuta orang Islam di Sepanyol masuk agama Kristian semula. Yang marahnya padri gereja di Rom. Rom ni macam Mekah, dia besar situ. Nah, akhirnya dinikahkan juga dengan kekasih dia Isabella pada tarikh 14 Februari. Nampak? Jadi masuk dalam kalender Kristian, jasa dia besar walaupun dia buat satu dosa iaitu kahwin dengan Isabella, tapi jasanya memurtadkan sejuta orang Islam, maka dibenarkan satu-satunya padri besar boleh berkahwin dalam agama Kristian. Jadi bila kita sambut saja bodoh-bodoh ikut orang, haram. Kalau kita kata molek hari itu sebagai syariat, jadi kafir. Nampak kan ni? Tak ada jadi kafir sejuta orang, tak boleh muat neraka Allah. Tak degil ingat. Mungkin belajar akademik saja mun tak dengar orang ngajar, siapa suruh? Faham bodoh. Aduhlah. Apakah perempuan keguguran wajib semayang usia kandungan 2 bulan ke bawah? Jika usia kandungan 3 bulan ke atas, keguguran bagaimana pula? Jawabnya, keguguran 2 bulan ke 3 bulan ke 4 minggu ke, wajib kena mandi belaka. Faham? Mandi ni keguguran dikiaskan dengan beranak. Benda makna beranak, benda makna gugur, faham boleh. Perempuan kena tahu ni. Amal apa bodoh erti benda. Dia kata benda beza gugur dengan beranak. Dia erti nak jawab. Beranak ini mengeluarkan anak ataupun akan jadi anak, suatu yang akan jadi anak setelah 6 bulan ada dalam perut. Dipanggil beranak, wiladah. Jikalau keluar daripada rahim itu apa yang akan jadi anak dan kandungan belum genap 6 bulan, dipanggil gugur. Faham? Nama saja lain, barang tulis belaka, kedua-duanya sama ada beranak atau gugur, wajib mandi belaka. Baru faham. Bagaimana niat mandi wajib orang yang gugur ni? Niat mandi wiladah ke atau haid? Jawabnya senang, niat mengangkat hadas yang besar. Selesai masalah. Tapi kalau kita nak sebut juga niat mandi wiladah setelah kering darah. Sebab dia ada nipah. Kalau darah tu berjalan, dia ada nipah. Kalau gugur saja stokor gitu 4 bulan atau 3 bulan stokor daging itu saja, tak ada darah dah mengiringi, maka wajib mandi selalu. Nak senang saja aku mengangkat hadas yang besar. Bila akad dah besar, haid boleh, wiladah boleh, nipah boleh, junub boleh.